Selamat datang ke Suzy Channel. Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dengan topik yang baru, iaitu nilai tempat dan nilai digit. Kamu semua dah bersedia? Jom kita mulakan. Baiklah, cikgu akan terangkan apakah itu nilai tempat. Baik, nilai tempat merupakan suatu nilai pada setiap nombor yang mana setiap nombor kita katakan mempunyai nama-nama rumah tertentu. Okey, setiap nombor itu berada pada kedudukan dan nama tempat tertentu. Dan nama-nama rumah ini ataupun nama nilai tempat ini tidak berubah pada kedudukannya. Dan setiap nilai tempat mesti ditulis dalam perkataan. Okey, cikgu akan bagi contoh. Katakanlah nombor yang cikgu tulis ni ialah 452. Okey. Apa maksud nilai tempat pada nombor 452? Okey, kita tahu 2 ini berada yang paling akhir sekali. Okey, dan semua nombor yang berada paling akhir ini dipanggil, nilai tempatnya dipanggil sa. Okey, nama rumahnya ialah sa. Okey, nombor yang berada di hadapan rumah sa pula, nama rumahnya ialah puluh. Atau kita kata nilai tempat bagi digit 5 ialah puluh. Perkataan sa, puluh, inilah yang dipanggil nilai tempat. Maksudnya nama-nama khas untuk setiap nombor ini. Tempat mereka duduk. Tempat duduk 2-nya, tempat duduk 5-nya. Kemudian 4 ni berada di hadapan rumah puluh. Jadi, nilai tempat bagi digit 4 kita katakan ialah ratus. Kedudukan ini tetap. Okey, yang akhir sekali sa, depan sa ialah puluh, depan puluh ialah ratus. Jadi nama-nama inilah yang kita panggil nilai tempat. Okey, boleh faham? Jelas? Seterusnya, apa pula maksud dengan nilai digit? Okey, kalau nilai tempat ditulis dalam bentuk perkataan, iaitu nama rumah. Okey, nilai digit pula ialah nilai nombor sebenar pada digit setiap rumah nombor. Maksudnya, nilai digit ialah perwakilan nombor sebenar pada setiap kedudukan nombor tadi. Dan nilai digit mesti ditulis dalam bentuk angka. Okey, bagaimana? Okey, cikgu tunjukkan ya. Okey. Contoh, katalah nombornya 408. Okey, 408. Yang mana kita dah tahu 8 ini tempatnya ialah sa. Okey, tetapi dalam bentuk nilai digit, 8 ini kita akan tulis dalam bentuk angka, iaitu 8. Sa, 8. 8 saja. Okey, manakala kita dah tahu tadi, sifar yang berada di hadapan 8 ialah tempat puluh. Dan dalam bentuk nilai digit, ia hanya ditulis sifar kerana tempat puluh itu sifar puluh. Sifar saja. Tak perlu tulis sifar sebab tempat puluh tu ada 2 digit. Ini salah, tak perlu. Kita tulis sekali je sifarnya. Okey. Kemudian 4. 4 kita tahu nilai tempatnya ialah ratus. Jadi 4 ini nombor sebenarnya ialah 400. Okey. Jadi 4 ini 400, sifar puluh tiada nilai, jadi kita tulis angka sifar. 8 sa, hanya tulis 8 saja. Jadi nombor-nombor yang sebenar inilah 400, sifar 8 ini dipanggil nilai digit. Contoh berikutnya ialah 538. Okey, cikgu dah sediakan kotak jadual dan setiap kotak jadual ini perlu diisikan jawapan. Okey, sekarang dalam kotak jadual itu ada digit. Ada nilai tempat. Ada nilai digit. Apa beza digit dengan nilai digit ni? Okey, digit ialah
nombor setiap satu pada angka setiap satu pada nombor tersebut. Okey, iaitu 538, digitnya ada 5, ada digit 3 di tempat puluh dan ada digit 8 di tempat sah. Kemudian nilai tempat. Nilai tempat mesti tulis dalam bentuk perkataan, iaitu nama rumah, kedudukan nombor itu. Okey, yang mana 5 berada di tempat ratus, 3 pula berada di tempat puluh dan 8 pula berada di nilai tempat sah. Jadi jawapan untuk nilai tempat 5 ialah ratus, 3 ialah puluh dan digit 8 nilai tempatnya ialah sah. Untuk nilai digit, kita tuliskan nombor sebenar. 5 itu nombor 500. Tulis angka 500. 3 itu nombor 30, tulis angka 30. Dan 8 itu ialah sah, tulis hanya 8 sahaja. Seterusnya, cikgu akan terangkan mengenai cerakin nombor. Apa maksud cerakin? Okey, kamu telah belajar nilai tempat, kamu telah belajar nilai digit. Baik, cerakin ini bermaksud kita akan asing-asingkan setiap digit yang ada pada nombor yang diberi. Kita akan pisah-pisahkan setiap digit ini mengikut nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, nilai tempat maknanya kita akan asingkan setiap digit itu bersama dengan nama rumahnya. Contoh di sini 182. Bila kita cerakinkan dalam bentuk nilai tempat, kita akan tulis 1 dengan perkataan ratus, 8 dengan perkataan nama rumahnya puluh dan tambah 2 sah. Okey, mudah saja. Untuk cerakin nilai digit pula, kita akan asingkan setiap digit nombor ini mengikut nilai nombor sebenar. Kalau 1 itu 100, tulis nombor 100. Tambah 80, okey, tulis nombor 80. Dan 2 sah tambah 2. Jadi 100 tambah 80 tambah 2. Mudah kan? Okey, nanti cikgu tunjuk lagi contoh berikutnya. Contoh yang seterusnya. Cerakinkan 309 mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, semasa kita membaca soalan, kita telah jumpa perkataan cerakinkan. Okey, maksud cerakinkan ialah kita akan asingkan setiap digit pada nombor yang diberi. Kita akan pisah-pisahkan, kita akan asing-asingkan nombor ini mengikut nilai tempat dan juga nilai digit. Bagaimana nak asingkan ikut nilai tempat? Okey, mudah sahaja. Iaitu kita mesti tulis digit ini berpasangan dengan nama rumahnya. Contohnya kalau 3 itu nama rumahnya ratus, okey, tuliskan 3 dengan perkataan ratus. Kemudian tambah sifar dengan perkataan puluh dan juga 9 dengan nama rumahnya sah. Jadi jawapannya ialah 300 tambah sifar puluh tambah 9 sah. Itu ialah cerakin nilai tempat. Dalam bentuk nilai digit pula, kita hanya faham kita dah faham nilai digit ialah asing ikut nilai nombor sebenar. Jadi 3 tu 300, tulis nombor angka 300. Okey, tambah sifar puluh tiada nilai. Jadi tidak perlu tulis angka sifar. Terus kita tambah dengan nombor 9 sah. Okey, cikgu nak tanya, boleh tak kalau cikgu tulis nilai digit tu 9 tambah 300. Cikgu tukar kedudukan tempat. Boleh ke tidak? Okey, tak ada masalah. Masih boleh kerana 3 itu masih lagi 300. Dan 9 sah juga masih lagi 9 sah. Dan tempat puluh pun kita memang tak tulis. Kita cuma tukarkan penambahan itu, kedudukan penambahan. Tapi nilainya masih lagi sama. Okey, kalau cikgu tuliskan 3 ini sebagai 200, yang itu salah. Kerana nilai digitnya jauh berbeza. Tak sama langsung. Okey, itu saja yang kita belajar hari ini. Iaitu kita telah belajar mengenai nilai tempat, nilai digit dan juga mencerakin nombor. Cikgu harap kamu sangat jelas dengan kemahiran ini. Sangat mudah dan kamu telah faham dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan kemahiran seterusnya. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Bye, jumpa lagi. Terima kasih.